أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan berbagai-bagai nikmat kepada kita zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Kuliah Masjid Yuniza pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-217, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, anwarun udhina laha fil wusuli wa anwarun udhina laha fid dukhuli. Maksudnya, beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati, dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, yakni ke dalam hati. Jadi menerusi kalam hikmat yang ke-217 ni, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan tentang nur yang seringkali diperkatakan oleh ulama-ulama tasawuf di dalam kitab-kitab dan karya-karya mereka lah. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nur ini? Jadi sebelum kita menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalam hikmat ini, perlu dulu kita fahami secara ringkas tentang nur ini. Nur dalam bahasa kita artinya cahaya lah. Cahaya, kalau sesuatu tempat itu gelap, dia akan jadi terang. Itu nur dengan erti kata atau dengan makna zahirnya. Tetapi dalam penggunaan istilah tasawuf ni, nur ini adalah merupakan bahasa majazi, bahasa pinjaman. Yang dimaksudkan bukan nur fizik itu, tapi dia ada makna-makna lain yang dari satu sisi ada sudut-sudut persamaannya antara nur yang merupakan cahaya fizik ini dengan nur yang dimaksudkan di dalam ilmu tasawuf ni. Jadi nur yang dimaksudkan dalam tasawuf ini maksudnya hidayah, petunjuk,
Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang dikatakan nur. Maka perkataan nur ini diguna pakai untuk menjelaskan maksud hidayah ini, kerana dia ada beberapa aspek persamaan dan mudah kita fahamlah. Sebagaimana nur yang kita tahu ni, cahaya ni, dalam kehidupan kita hari ni, fungsi dia yang gelap akan jadi cerah. Hak dak nampak jadi nampak. Hak dak tahu jadi tahu. Hak dak detail jadi detail. Kadang-kadang dak nampak benda, ada cahaya nampak. Kadang-kadang nampaknya sama-sama, ada cahaya jadi nampak terang. Kadang-kadang nampak tak detail, nampak lebih kurang saja. Tapi bila ada cahaya, kita nampak secara terperinci, mendetail tentang suatu perkara itu. Itu tamsilan mudah. Maka hidayat Allah Ta'ala ini ditashbihkan, diumpamakan seperti nur ini. Dari segi fungsi, dia akan menerangi hati manusia, kalbu manusia diterangi. Hak tak tahu jadi tahu. Kemudian hak tahu secara umum akan tahu secara detail. Hak tahu secara tak berapa jelas akan jadi lebih jelas. Hak tahu secara tidak mendalam akan menjadi lebih mendalam. Itu fungsi nur. Jadi istilah nur ini diguna pakai dalam istilah tasawuf adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Jadi penggunaan ini, nur ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, antaranya yang terutamanya berkait dengan perbincangan ilmu tasawuf ni, iaitu tentang nur dan kaitan dengan hati manusia ini, iaitu di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna nura, iaitu firman Allah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nur ini, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Maka sesiapa yang diterangkan hatinya oleh Allah, diterangkan dadanya untuk menerima Islam, yakni dibuka pintu hati dia, dada dia tu, pintu rohani dia tu dibuka untuk menerima Islam. Lalu orang yang terbuka dada dia ni, terbuka pintu rohani dia ni untuk menerima kebenaran Islam ini, maka dikatakan fahuwa ala nurin min rabbih. Dia ini sebenarnya berada di atas cahaya dari Tuhannya. Jadi perkataan nur ini digunakan pakai dalam Al-Quran untuk menjelaskan makna yang maknawi ini. Jadi baik, bila berkait dengan ayat ini, Nabi ada memberi penjelasan, menjelaskan tentang nur yang disebut dalam ayat ini. Maka kata Nabi, inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wansharaha atau kama qala. Nur ini, fungsi dia, apabila dia masuk ke dalam hati manusia ni, menembusi masuk sampai ke dalam hati nurani manusia ini, dia infasakh wansyarah. Infasakh ni akan terbuanglah segala kekaratan, keburukan dia itu akan terbuang. Wansyarah akan lapang, luas, terbukalah pandangan makrifat. Itu fungsi nur. Jadi inilah sebenarnya yang dibahaskan dalam tasawuf tentang fungsi nur ini, kerana dia berfungsi infasakh ni akan menjadikan hati manusia akan tercabut, akan terbuang keburukan tu, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk yang penuh dengan ujub, dengan takabur, dengan riak, dengan sombong, dengan hasad, dengan khianat, dengan iri hati, macam-macam lagi yang memenuhi jiwa manusia ini, dia akan terbuang bila nur itu bertapak dalam hati manusia. Akan tercabut, akan terkikis keburukan-keburukan tu. Lalu bila terkikis semua ni wansyarah, insyarah ni akan lapang, pandangan mata hati dia tu, basirah dia tu akan terbuka luas. Lalu kelihatanlah rahsia-rahsia keagungan Allah yang disebut sebagai malakut. Malakut ni rahsia di sebalik alam nyata ni, alam syahadah. Kalau kita tengok hari ni depan mata kita ni, alam syahadah, alam yang dapat dikesan oleh panca indera. Tapi di sebalik syahadah ni ada alam malakut. Ada orang mungkin tak nak terima, jangan dengar istilah malakut ini, sedangkan dia disebut dalam Al-Quran. Seperti yang diminta oleh Nabi Allah, hari ini malakutas sama, perlihatkan kepadaku malakut ni, kerajaan rahsia kerajaan Allah di sebalik alam nyata, alam zahir ni. Jadi istilah malakut ni telah diguna pakai dan diistilahkan dalam ilmu tasawuf ni
menjelaskan tentang, antaranya tentang alam barzakh, atau menjelaskan tentang kalau dalam bab ketuhanan ni berkait dengan af'al Allah lah, alam ruh, alam arwah. Itu semua merupakan sesuatu yang disebut sebagai alam malakut, sebahagian daripadanya. Baik, jadi sekarang bila hati manusia ini mendapat nur ini, lalu pandangan mata hati dia itu akan menjadi luas, akan menjadi jelas dan tajam, sehingga dapat melihatlah hakikat-hakikat perkara gaib, dengan erti memperolehi keyakinan yang semakin kuat dan bulat terhadap hakikat-hakikat keimanan itu. Apa-apa yang diberitahu oleh Nabi di dalam apa-apa yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam hadis, terasa benarnya, bertambah yakinnya, semakin kuat kepercayaannya. Puncanya apa? Katanya insyarah, hati manusia itu mula lapang dan terbuka, lalu melihat hakikat-hakikat kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu, nampak satu persatu benarnya itu. Bertambahlah keyakinan terhadapnya. Ini fungsi. Jadi itulah yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Jadi sekarang bila disebut tentang nur ini, bila masuk ke dalam hati manusia, kata Nabi, dia akan membuang kekaratan, kekotorannya itu, lalu hati menjadi lapang dan terbuka, dapat melihat, menjadi jelas, sehingga pandangan mata hati itu menjadi tajam, menjadi jelas, dan memperoleh keyakinan yang bulat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun Nabi menjelaskan begitu, tapi ada sahabat masih lagi yang mungkin nak mendapat pendetailan lagi, kerana konsep nur ini dia maknawi. Jadi ada sahabat lagi tanya lagi bila Nabi jelas macam tu, hal lizalika min alamah, adakah ada tanda-tanda orang yang dapat nur tu, ada tak tanda-tanda dia? Sahabat tanya Nabi. Nabi menjelaskan lagi. Itu apa kata Nabi? Iaitu antara alamat dia, antara tanda orang mendapat nur ini, sehingga fungsi-fungsi nur tadi itu berlaku pada dirinya. Nabi kata alamat dia, tandanya, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. At-tajafi an daril ghurur maksudnya menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipu daya. Tapi apa maksudnya? Menjauhkan diri daripada dunia, nak lagi ke mana? Kerana ke mana-mana kita pergi pun tetap dunia juga. Pergi Kuantan, dunia juga. Pergi Kuala Berang, dunia juga. Pergi London pun dunia juga. Ke mana-mana pergi, dunia belaka. Tapi apa maksud Nabi? At-tajafi, menjauhkan diri andaril ghurur, tempat yang penuh tipu daya ni, iaitu maksudnya dunia lah. Yakni menjauhkan diri daripada dunia yang ada unsur-unsur tipu dayanya, aspek-aspek tipu daya pada dunia. Dunia ni sebenarnya bukanlah buruk. Hak buruk tu adalah tengok implikasinya terhadap manusia, kesan terhadap dunia, terhadap diri manusia. Nak tahu baik buruk dunia ni bukan atas benda dunia tu, tapi dengan apa implikasi dia, apa kesan dia terhadap kita ni bila dapat benda tu. Situlah nak tahu baik buruk. Jadi sesuatu benda tu kadang-kadang baik untuk orang ni, tak baik untuk orang ni. Dia bergantung. Kadang ni, kalau dengan dunia tu yang boleh kepada kita ni, menjadikan kita tamak, menjadikan kita jadi gila, menjadikan kita jadi sombong, menjadikan kita penuh dengan hasad, maka dunia itu jadi buruk untuk kita. Tapi sekiranya dunia ini tidak seperti itu, bahkan menjadikan kita semakin teringat kepada kurnia Allah, ingat dia sebagai kurnia Allah, lalu mensyukurinya, lalu memanfaatkannya, menggunakannya pada apa-apa yang dikehendaki, bahkan menjadi sebab kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka pada waktu itu tidaklah menjadi perkara buruk pada dia. Jadi bila Nabi kata at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada dunia yang tipu daya ini, bukan aspek bendanya, tapi aspek kelakuan benda tu. Hal-hal keduniaan ni yang mana yang mendatangkan tipu daya, merosokkan kita, dia jauh aspek tu. Mana-mana dunia yang dengannya orang akan jadi rosok, orang akan jadi tamak, orang akan jadi sombong dan sebagainya,
Dunia yang dengannya manusia itu cenderung sehingga memperolehinya manusia ini akan gunakannya pada jalan yang salah, bahagian tu yang dia lari. Tapi dia ambil semua itu untuk sekiranya perkara semua itu bermanfaat untuk diri dia, untuk agama dia, untuk kebaikan dirinya, menjadi jambatan untuk mendapat redha Allah. Dia ambil. Jadi sekarang menjauhkan diri at-tajafi an daril ghurur ni, menjauhi dunia dari aspek-aspek negatifnya tu, aspek-aspek buruknya tu. Bukan berarti buang hak mana ada tangan buang belaka, kasut ada tohok, pen pun tohok, baju mahal, seluar mahal tohok belaka, konon-konon nak buang dunia. Buang dunia, pakai pun ambil orang lain, pakai pula semula. Ni bukan dia. Jadi buang dunia ni dengan menjauhkan diri dari aspek-aspek negatif pada dunia itu. Sehingga dunia ni tidak diambil untuk tujuan-tujuan yang buruk tu. Diambil untuk tujuan-tujuan yang muafakat dengan kehendak syarak, yang mendatangkan redha Allah, yang mendatangkan manfaat, yang menjadi jambatan untuk dia melakukan kebaikan dan seumpamanya. Kemudian wal inabatu ila daril khulud, kembali kepada negeri dunia tempat yang kekal. Yang ni kembali kepada akhirat. Nak kembali ke mana? Kita dah mati lagi. Jadi yang dikendaki dengan inabah ni, kembali ni, yakni kembalinya tumpuan hati kita. Tubuh ruh kita ni hidup lagi atas dunia ni, tak masuk ke alam akhirat lagi. Tapi tumpuan hati kita itu sudah cenderung memandang dunia dengan penuh kegilaan, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keinginan dan sebagainya tu. Kesombongannya dan sebagainya itu dibuang, dipalingkan semua itu sehingga dihadapkan kepada akhirat. Yang ini dihadapkan kepada mencari sesuatu yang mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Inabatu ila daril khulud itu maksudnya. Kalau selama ni dia ambil dunia untuk tujuan, paling tidak untuk orang ambil dunia ni macam-macam. Ada yang ambil dunia ni untuk kesombongan. Ada yang ambil ni simpan saja, duduk simpan setimbung. Pakai pun duk, guna pun duk simpan saja. Tak ada perancangan langsung. Biar penuh karung je. Ada juga pasal itu. Ada orang ambil dunia ni kerana dia berbangga sombong dengan pemilikan kemewahan yang dimiliki. Ada pasal itu. Jadi sekarang orang yang dapat nur ini, dia meninggalkan aspek-aspek tadi tu, yang buruk tadi tu. Lalu kembali kepada akhirat dengan erti kehidupan dia selama ni yang mungkin tidak ada arah ataupun terarah ke arah yang salah, maka semua itu dihalakan, dihadapkan untuk mencari redha Allah. Jadi yang berubahnya bukan kehidupan dia. Kalau ada pun adalah kehidupan yang buruk tu berubahlah. Tapi kehidupan seperti biasa ni banyak yang tidak berubah, kekal macam biasa. Tapi kefahaman dia, kecenderungan hati dia, landasan hidupnya, perjalanan hidupnya, itu bahagian tu yang berubah. Selama ni mungkin dia kerja, dia berniaga apa-apa, tapi untuk mendapatkan dunia dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i, tujuan-tujuan yang tidak baik tadi tu. Sekarang benda yang sama. Bahkan kadang-kadang dia menjadi lebih tekung lagi kerjanya, kerana ada kesedaran hati dia, kerana ada sebab-sebab tertentu, menjadi lebih tekung lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi kadang-kadang. Tapi atas landasan yang luruh. Jadi yang berpaling itu sebenarnya bukan mukanya, tapi kiblat hatinya yang berpaling. Selama ini ditujukan untuk tujuan-tujuan keduniaan, sekarang ditujukan untuk tujuan-tujuan keakhiratan. Bagaimana semua ini boleh dimanfaatkan untuk keredaan Allah, untuk kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Dihalirkan ke situ. Ada pertimbangan dia. Jadi jiwanya yang berubah, kiblat hatinya yang berubah, bukan gaya hidupnya, bukan pattern hidup. Pattern hidup serupa lah. Kalau makan benda tu, makan benda tu lah. Kalau pakai gitu, gitulah pakai. Asalkan menutup aurat, asalkan makan yang halal. Jadi aspek itu tidak berubah. Kalau kecuali aspek kehidupan yang terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, yang itu mungkin berubah lah. Tapi banyak perkara yang tidak berubah, tapi kiblat hati yang berubah. Itu tanda orang dapat nur. Baik, yang ketiga kata Nabi, wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut, yakni bersedia untuk menghadapi kematian sebelum datang. Semua orang tahu dan yakin pasti akan mati, tak ada orang ragu hakikat ni.
Tanyalah siapa pun, orang beriman ke, orang tidak beriman ke, tidak ada yang ragu hakikat manusia ni akan mati. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni kejadian kematian ni maklumat tu siapa kita. Hari-hari dengar orang mati. Kadang-kadang faktor umur seolah macam tak ada dah. Kalau dulu menasabah sikit, kalau orang mati-mati tu biasanya orang yang berumur lah, padang lah dengan umur dia tu. Hari ni tak kira sekarang. Waktu umur hampir-hampir tak jadi, dah tak relevan lagi, tak kait lagi dah. Mati kadang-kadang sebab yang bermacam-macam, dengan umur yang berbagai-bagai berlaku depan mata gini, dengan berita hari-hari kita dengar hari ni. Jadi setiap orang pasti menghadapi dan yakin. Cuma tinggal lagi kadang-kadang istiqdat tu kadang-kadang tak ambil bersedia untuk menghadapi tu kadang-kadang juga tak tahu asnya lagi. Itu dalam istilah tasawuf dipanggil ghaflah, penyakit ni, penyakit lupa lagi. Tahu tapi rasa macam biasa, galik. Jadi orang yang dapat nur ini, antara tandanya dia akan timbul kesedaran yang dinamakan istiqdat, kesedaran hatinya, kesedaran yang menggerakkan hatinya, yang menyendarkan hati, yang mengingatkan hatinya. Orang akan mati, kita akan mati. Lalu mencari persediaan. Persediaan untuk apa? Amal lah, amal soleh lah. Kalau dulu dengan dunia itu digunakan untuk memenuhi keinginan atau untuk kesombongan atau tujuan-tujuan yang tidak dikendaki oleh syarak, sekarang benda yang sama digunakan pakai untuk tujuan-tujuan yang dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang berubah tu niat. Yang berubah niat. Dulu dia ada duit juga. Tapi hari itu dia duduk joli je lah, duduk joli je. Sekarang ni dia ada duit juga, tapi dia semua itu ada perkiraan. Digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dan luahlah benda ni. Kerana kebaikan ni, jalan-jalan kebaikan ni sangat banyak. Jangan kita tengok kebaikan ni pada sembahyang saja, pada solat saja, pada puasa saja, pada haji saja. Banyak lagi hal-hal lain merupakan khairat, kebaikan-kebaikan yang boleh digunakan. Yang sebahagiannya itu melibatkan harta benda kita, melibatkan tenaga kita, melibatkan masa kita. Cuma tinggal lagi perlukan kefahaman. Perlukan kefahaman dan perlukan keinginan, kemahuan untuk mendapatkannya, untuk melakukannya. Barulah perkara-perkara itu bertukar wajah. Daripada wajah-wajah keduniaan menjadi wajah-wajah keakhiratan. Itu tanda orang dapat nur. At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Sebelum datang mati dia berkira dah. Ambil kira dah. Persediaan-persediaan ni. Aku mati lagi apa bekalan ni. Dia itu selalu beringat, fikir macam mana nak tepuk kematian, apa bekalan aku kayak gini, apa benda yang aku nak bawa, hak ada dah ni banyak mana, dia mikir. Jadi banyaklah dia buat perkiraan ni. Sesuatu yang sebelum ni mungkin tak ada sebab dia buat, tak ada niat, sehingga benda tu menjadi perkara yang harus dan sia-sia saja. Sekarang ni ditukar wajahnya, sehingga yang harus itu bertukar menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian besar je itu melibatkan niat. Sebab tu penting niat ni. Jangan buat barang kecil niat duduk dalam hati. Banyak benda jadi rosak kerana rosak situ. Dan banyak benda bertukar menjadi berharga kerana baik molek situ tu. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis awal dalam Arba'in Nawawiyah tu, antara hadis-hadis awal. Sesungguhnya segala amalan manusia itu berdasarkan niat dia tu. Sehingga para ulama mengatakan satu hadis ini menggambarkan 1/3 agama. Nak kau apa penting dia perihal niat, jangan buat barang. Kadang-kadang hak comel jadi rosak kerana rosak benda ni. Benda molek. Perbuatan tu molek. Amalan tu molek, kelakuan tu molek, aktiviti tu molek, tapi jadi rosak kerana rosak bahagian ni. Jadi demikianlah Nabi beritahu tentang alamat-alamatnya. Jadi nur inilah yang akan membuka pintu hati manusia, yang akan memberikan makrifat ke dalam, mendatangkan makrifat ke hati manusia, yang akan menggerakkan dirinya ke arah perjalanan yang lurus, amalan-amalan yang baik. Itu pentingnya benda ni. Jadi sekarang Syekh ni nak beritahu, Syekh Ibn Athar nak beritahu beberapa bentuk nur yang dibincangkan dalam tasawuf. Iaitu katanya ada sejenis nur ini membawa manusia mendekati hati, pintu hati dia, tapi tak masuk ke dalam. Apa maksudnya? Tengok. Dan setengah nur pula
menyebabkan kita dapat masuk ke dalam hadrat hati kita sendiri. Baik, huraian dia. Nur ilahi yang sampai ke hati ini, tapi tak masuk dalam, tetapi tidak masuk ke dalam, maka orang yang mendapat nur ini masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Apa benda maksudnya? Orang yang dapat nur ini, dia dapat melihat Tuhan dan dapat melihat dirinya. Yang ini dia faham tentang Tuhan. Dia sedar tentang Tuhan. Dia yakin tentang kewujudan Tuhan. Dalam masa yang sama, dia lihat juga dirinya itu. Dia tahu dirinya ni dan dia yakin tentang kewujudan Tuhan. Ini dalam istilah tasawuf dipanggil al-farqu. Pisah. Pisah dengan erti seseorang yang menyedari tentang kewujudan dirinya, dalam masa yang sama dia sedar dan yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wujud dirinya, wujud makhluk itu memang diyakini sebagai wujud yang majazi, wujud pinjaman, wujud makhluk yang diciptakan. Dalam masa yang sama dia sedar ada kewujudan yang hakiki, yakni wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud yang sebenar-benarnya. Jadi dia ada dua kesedaran. Kesedaran terhadap kewujudan dirinya yang merupakan makhluk yang bersifat majazi. Dalam masa yang sama dia sedar tentang kewujudan Allah yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Ini tandanya dia faham hakikat ni. Jadi orang macam ni dalam tasawuf dikatakan nur itu mendekati hati dia, sampai ke hatinya, sehingga dia boleh faham hakikat tu. Orang yang tak ada nur ini, dia akan menafikan kewujudan Tuhan tu. Dia akan jadi ateis, mulhid. Dia hanya meyakini kewujudan makhluk ni saja, kewujudan dirinya dan makhluk yang bersifat fizik ni saja. Itu tanda orang yang nur tak masuk. Tak ada. Dia menafikan kewujudan-kewujudan ghaib. Dan ghaibul ghuyubnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia nafi benda tu. Tak ada nur dalam hati dia. Tapi orang dapat nur ini menjadikan hatinya dapat memahami hakikat tu, dapat menerima dan meyakini, yakin, dapat membenarkan, dapat menerima dan terasa benarnya adanya pencipta tu. Itu tanda nurnya masuk, mendekati hatinya. Cuma dalam keadaan begitu, dia menyebabkan dua kewujudan. Kewujudan dirinya yang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam masa yang sama, dia menyedari kewujudan, meyakini kewujudan Allah yang hakiki, kewujudan hak sebenar-benarnya. Jadi sesiapa yang berkedudukan seperti ini, dan kita hari inilah yang berkedudukan seperti ini, maka dapatlah dia melihat kewujudan, masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Jadi keadaan seperti ini dalam istilah tasawuf disebut al-farqu. Ini istilah ahli tasawuf. Al-farqu maksudnya pisah. Kalau kita tengok kamus semata-mata, maksud terpisah. Tak boleh nak faham baik. Jadi istilah farqu ni iaitu keadaan manusia ni yang sedar tentang kewujudan dirinya, dalam masa yang sama dia sedar kewujudan Allah. Dia menyedari dua kewujudan, satu yang majazi, satu yang hakiki. Al-farqu namanya. Dunia dan akhiratnya, dia sedar tentang kewujudan dunia, dalam masa yang sama dia meyakini kewujudan akhirat. Dua kewujudan, satu kewujudan dunia, satu kewujudan akhirat. Satu tu sedang menjadi kehidupan ni, satu lagi dalam keyakinannya. Yang ni cinta dunia dan cinta akhirat. Dia dua-dua. Maksudnya terhadap dirinya pun, kesedaran terhadap dirinya pun ada, kesedaran terhadap akhirat pun ada. Jadi untuk kebaikan dirinya pun dia ada keinginan, dan untuk kebaikan akhirat pun dia ada keinginan. Cinta diri dan cinta Tuhan. Dia kasih kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa yang sama menginginkan kebaikan diri, menginginkan sesuatu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Dia ada dua-dua itu. Ini keadaan waktu ni, hati nur tu sudah masuk tapi tidak menembus sampai ke dalam hatinya. Dia dapat memahami hakikat tu dan dapat menerima hakikat tu. Adapun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, sejenis lagi tu, nur ilahi yang terus masuk menembus sampai ke dalam hakikat hatinya. Yang diistilahkan dalam tasawuf dengan istilah yang macam-macam lah. Ruh,
Asir itu kedalaman jiwa manusia. Ar-ruh, asir, al-khafi, al-akhfa dan sebagainya. Setengah ulama dia hanya pecah kepada ruh saja, tambah lagi asir. Setengah ulama dia pecah istilah. Jadi semua itu sebenarnya istilah saja, menunjukkan kedalaman kejiwaan manusia itu. Ada pun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, maka tidak ada pandangan kecuali Allah. Orang yang nur makrifat ni menembus sampai ke dalam hatinya, pada waktu itu kesedaran hatinya hanya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa. Dia akan lupa pada diri dia dah masa tu. Dia akan lupa pada diri dia. Dia tak nampak dah diri dia, dia hanya menyedari tentang kewujudan Allah. Inilah sebenarnya orang panggil wahdatul wujud. Kalau kita nak pakai istilah tu, wahdatul wujud tu, yakni orang yang hilang kesedaran terhadap dirinya itu semata-mata menyedari tentang kewujudan Allah. Itulah bendanya. Bukan dia kata dia jadi Tuhan. Bukan Tuhan tu jadi dia, tidak. Kesedaran jiwa dia tu. Kerana terlalu jelasnya, ibarat agak kalau nur masuk dalam hati ni, pandangan dia terhadap kewujudan Allah yang Maha Esa tu memadamkan pandangan dia terhadap yang lain. Itu ibaratnya. Jadi seolahnya makhluk ni tak ada pada pandangan dia, bukan tak ada pada kenyataan ni, tak ada pada pandangan dia. Pandangan hati dia yang menyedari tentang hakikat sebenar kewujudan ni, wujud Allah. Itu bendanya. Tidak ada yang dicintai, diharap, disembah melainkan Allah semata-mata. Pada waktu itu hatinya itu hanya tertumpu kepada Allah. Ini orang arif lah. Jadi kita tak sampai situ pun paling tidak kita faham keadaan mereka ni macam mana. Kita faham kedudukan mereka tu macam mana, kedekatan jiwa mereka tu dengan Allah Ta'ala macam mana. Kita tak sampai pun tak apalah, paling tidak kita faham. Jadi bila keadaan kita hari ni, kita tahu kita duduk mana. Kita menyedari kewujudan kita, dalam masa yang sama kita sedar kewujudan Allah. Kewujudan kita ni tarahnya majazi, makhluk yang diciptakan, kewujudan Allah kewujudan yang hakiki. Kita sedar ni dua bentuk kewujudan ni. Ini keadaan kita sekarang. Itu keadaan orang yang nurnya itu mendekati hati dia tapi tidak menembus sampai ke dalam. Itu keadaan kita hari ni. Tapi bila nur memasuki ke dalam hati, ibarat dia hilang kesedaran terhadap diri. Kalau bandingan mudah gini, ini tamsilan saja. Dia mungkin betul daripada beberapa aspek lah. Tidak semua, jangan tersalah faham pula. Contohnya gini, kita tengok rumah dari luar, kita duduk di luar rumah. Jadi sekarang ni dari segi angle-nya kita nampak orang duduk luar rumah seorang, kemudian rumah tu dua benda dia nak tengok. Bandingan yang kedua ni, orang ni masuk dalam rumah, dia tak ada luar rumah tu, duduk dalam je, nampak je, rumah je nampak pada dia, ibarat dia tak jadi rumah, bukan jadi rumah, tapi duduk dalam rumah, jadi tak nampak rumah tu, tak nampak orang tu, tergelang orang tu, nampak rumah je. Itu tamsilan mudah. Apabila nur iman masih di luar hati, di luar hati, tapi sudah baik sebenarnya, sudah ada banyak kebaikannya ni, cuma dari segi tasawufnya ada hal yang lebih baik lagi lah, ada hal yang lebih dalam lagi. Jadi apabila nur iman masih di luar hati, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Dia akan dua pandangan dia, keinginan dia, kemahuan terhadap Allah dalam masa yang sama terhadap dirinya. Dia memang nak mencari redha Allah, dalam masa yang sama dia nak kebaikan untuk diri dia. Itu tak ada masalah, baik dari segi ni. Cuma nak kabarnya dalam tasawuf, dia ada tingkatan-tingkatan yang lain lagi daripada tu. Itu je, bukan nak kabar ni tak molek. Tetapi apabila nur iman menembus ke dalam hati, tenggelam ke dalam hatinya, jelira ke dalam hatinya, maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Pandangan hatinya itu hanya tertumpu kepada Allah, tidak melihat yang lain lagi. Dia melupakan. Jadi pandangan terhadap makhluk ini terpadam daripada pandangan mata hati dia tu.
Kesedaran hatinya adalah kepada kesempurnaan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat kesempurnaannya itu, melupakan dia kepada dirinya dan makhluk-makhluk yang lain. Ini keadaan orang yang nur itu menembus sampai ke dalam hatinya. Jika nur iman di luar hati bernama Islam. Jadi dalam peristilahan tasawufnya, orang yang nur keimanan itu duduk luar hati. Tamsilan dia. Maka ini bernama Islam, ini dinamakan maqam Islam. Jangan sebut istilah Islam seperti yang kita faham tu. Ini istilah tasawuf. Jadi Islam ini ada nama yang dipakai dalam penggunaan kita hari ini sebagai satu bentuk agama, iaitu Islam yang dipakai pada perkataan yang umum kita pakailah. Tapi perkataan Islam ini juga menjadi istilah tasawuf. Dia merujuk kepada suatu tingkatan tertentu dalam penghayatan agamanya. Islam, iman, ihsan. Itu tahap penghayatannya. Jadi jangan sampai ada yang kelirulah dengan istilah ni. Jadi yang nur itu berada di luar hati itu dinamakan sebagai Islam. Dan jika masuk ke dalam hati, bila nur itu tenggelam menembus sampai ke dalam hati jiwa raga dia tu, barulah bernama iman. Itu dinamakan maqam iman. Hak pertama tu maqam Islam, yang kedua tu maqam iman. Kalau nak pecah lebih selagi nak tak maqam ihsan. Kita nak pecah selagi lah. Tapi pecah dua ni pun memadai untuk memahami hakikatnya. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita tentang kedudukan nur itu nisbah dengan hati kita. Jadi kita boleh tahulah kedudukan kita gua ni hari ni. Sebagai seorang mukmin tapi duduk pada tahap tadi tu. Nur duduk di luar hati, tapi dengan dalam masa dapat melihat, dapat memahami, tapi tidak tenggelam. Istilah saya gunakan istilah tenggelam ni, tidak tenggelam dengan arti perasaan hati dia itu masih menyedari dua kewujudan, kewujudan makhluk dan kewujudan Allah. Diterima. Tak ada nur ni, dia hanya sedar kewujudan makhluk saja, kewujudan dirinya saja. Dia lupa sama ada dia akan ingkar kewujudan Allah ataupun dia sekadar lupa. Dia mukmin tapi dia lupa, itu ghaflah lah. Jadi orang mukmin yang hadir hatinya disedar perkara ni dan selalu ingat. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-218, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atta, rubama waradat alaikal anwaru fawajadat al-qalba mahsyuwan bisuwaril athar fartahalat min haisu nazalat farriq qalbaka minal aghyari tamla'ahu bil ma'arifi wal asrar. Ini merupakan falsafah kesufian dalam hal memperolehi ma'rifat. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, yakni sampai dikurniakan Allah kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Tapi dalam hati kita tu banyak benda, banyak hal-hal keduniaan, banyak keinginan-keinginan. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Maksudnya tidak lekat dalam tu. Ini gambaran tamsilan. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia-rahsia. Baik, apa maksudnya? Sekarang ni Syekh Ibn Atta cuba nak merungkaikan kepada kita fenomena yang dialami oleh orang yang menempuh perjalanan ni. Perjalanan menyucikan jiwa dengan amalan-amalan soleh, dengan riyadhah, dengan zikir mujahadah yang mendatangkan nur, yang dengan nur itulah yang akan membuang kekeratan hatinya, yang akan memberikan suluhan kepada hatinya, yang akan memberikan makrifat kepada hatinya. Semua perkara ni kalau kita nak senang, tepat kembali dia, tepat rujuknya kepada firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum ni, kami akan hidayatkan kepada mereka ni subulana, jalan-jalan kami.
Jadi ada dua komponen. Pertama sekali usaha mujahadah, walladzina jahadu fina. Yang kedua hasil, yang merupakan pemberian Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayahkan kepada mereka jalan-jalan kami. Satu bentuk kurniaan. Jadi ada dua bahagian. Bahagian pertama disebut usaha, dinamakan sebagai makasib dalam istilah tasawuf. Yang kedua ini bahagian pemberian, bahagian kurniaan, disebut sebagai mawahib dalam istilah tasawufnya. Jadi dua-dua inilah kesempurnaannya. Ada orang mungkin dia dapat bahagian pertama, mujahadah, tapi mungkin tidak dapat banyak bahagian mawahib ni, kurnia Allah. Bukan tak dapat langsung, mungkin dapat tapi tidak sepenuh ataupun tidak banyak seperti setengah yang lain dan sebagainya. Bergantung kepada masing-masing lah. Tapi dia banyak bahagian mujahadah. Jangan kata orang ni tak ada erti. Dia bersungguh-sungguh nak mengkhusyukkan hati, bersungguh-sungguh nak mengikhlaskan hati, bersungguh-sungguh nak melakukan kebaikan, tapi merasai ketenteraman, kekhusyukan, keyakinan tu tidak dapat sepenuhnya. Kalau dapat pun mungkin sikit. Jangan beranggapan orang ni gagal. Dapat bahagian ni pun dikira sudah berhasil. Atas mujahadahnya tu pun sudah dikira, sudah ada pertimbangan dia. Bukan sia-sia dia bersungguh-sungguh tapi tak dapat. Atas usahanya tu pun sudah menjadi perkiraan, ada nilaiannya, ada kedudukannya. Dia dapat dah bahagian tu. Itu pun syukur dah, alhamdulillah. Diberikan kekuatan. Orang yang diberikan kekuatan, diberikan kesedaran dan kekuatan untuk tepuh tu, untuk beramal soleh ni. Hati dia tu ada keinginan untuk jadi baik, untuk buat baik, untuk baiki diri. Itu pun 1000 rahmat dah. Cuma sejauh mana dia berhasil dapat betul-betul merasai kenikmatan, kurniaan Allah SWT yang mendatangkan khusyuk, yang mendatangkan makrifah, yang mendalam dan sebagainya, mungkin tidak dapat, tak apalah. Itu tak dapat bahagian tu. Bahagian pertama tu pun syukur, alhamdulillah. Tapi kalau dapat bahagian satu lagi ni, lebih